Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan terangkan berkaitan dengan dua aplikasi Excel tambahan daripada yang lepas. Saya akan terangkan berkaitan dengan sepintas lalu cara penggunaan. Sebenarnya Catagan ini adalah satu aplikasi yang serbaguna ya, sebab kita boleh menggunakan Catagan ini bagi membuat plan untuk aktiviti khusus yang mungkin dan juga boleh digunakan untuk panitia. Maknanya kita dapat pantau, mungkin kita akan letak di sini semua panitia-panitia yang berada di sekolah, dan setiap perkembangan itu kita akan kongsi dalam spreadsheet, dan pengurus sekolah akan dapat melihat sejauh mana progres bagi perjalanan aktiviti bagi semua panitia. Satu lagi ialah untuk kegunaan untuk aktiviti khusus untuk merancang, memantau perjalanan satu-satu program. Contohnya di sini kalau kita lihat ada hari graduasi dan juga seminar pemarkahan, akan dapat lihat siapa pegawai yang ditugaskan, bila mula dan bila berakhir. Kalau kita lihat di sini untuk sistem kalender yang terdapat di sini ialah dalam bentuk otomasi ya. Jadi bagaimanakah cara untuk kita tukar tarikh? Sebenarnya kita boleh menggunakan Catagan ini bukan pada tahun ini saja tetapi sampai bila-bila. Kita hanya perlu ubah tarikh di sini saja ya. Saya bagi contoh. Okey, kita keluarkan dulu view ya. Perlihatkan dulu view dia. Okey, tarikh di sini ialah pada 1 bulan 1 2023. Misalnya kita ingin gunakan Catagan ini pada tahun hadapan iaitu 2024, kita hanya tukar di sini dan automatik kalender yang tercatat di sini ialah pada tahun 2024. Dalam setiap sub ini kalau kita lihat, saya ada mencatatkan W1, W6, W2, W6 dan sebagainya ya. Tujuannya ni adalah untuk kita terus mudah melihat kepada perjalanan program itu. Misalnya kalau kita lihat di sini, minggu agak panjang ya, dalam setahun musim persekolahan dalam antara 45 ke 50 minggu. Jadi sukar untuk kita melihat ya. Jadi tujuan kita meletakkan W1 ini, maknanya projek ini dijalankan pada minggu 1, maka senanglah kita pantau sini, kita akan hanya catat 1. Contohnya di sini perjalanan bajet yang dirancang itu pada week yang ke-6 ataupun minggu ke-6, kita hanya type 6, kita enter, dan dia memperlihatkan pada minggu ke-6 itu bagaimana perjalanan berkaitan dengan bajet tersebut. Oleh kerana week ini panjang, maka kita akan letakkan W6, W2 dan sebagainya untuk kita terus pergi lihat pada progres kerja-kerja berkenaan pada masa itu. Jadi kita tidak perlulah untuk tarik ke kiri ataupun ke kanan ya, untuk melihat, memantau minggu-minggu berkenaan. Di bahagian sini kalau kita lihat ada yang bertanda merah. Tanda merah ini menunjukkan tanggal ataupun tarikh sebenar pada hari semasa. Pada hari ini contohnya 12 hari bulan, hari Ahad, yang ini akan ditunjukkan secara otomasi. Kalau kita lihat di sini, contohnya Farida ini, dia memulakan kerja pada tanggal 2 bulan 1 2023. Untuk N ini kita tak perlu untuk ubah tarikh dia, cukup kita tulis di sini berapa hari projek ataupun tugasan itu kita jangkakan berjalan. Misalnya 10 hari, saya type 10 hari dan automatik tarikh berakhir program berkenaan ataupun sub tugas berkenaan pada 11 bulan 1 2023. Yang ini kita letak secara manual. Contohnya pada minggu ke-6 ini, aktiviti sumbangan, misalnya kutipan sumbangan. Yang ini kita catat secara manual. Contohnya di sini kalau kita lihat sejauh manakah bajet yang kita rancang itu kita telah dapat selesaikan. Jadi kita hanya tulis secara manual di sini, maknanya 90% bajet telah berjaya dibincangkan. Maka kita hanya type 90 ya. Dan warna coklat ini melambangkan progres kerja berkenaan. Maknanya kalau kita dapat selesaikan perbincangan bajet berkenaan, kita hanya cetak 100%, maka semuanya akan bertukar berwarna kelabu, bermakna untuk tugasan bagi bajet ini telah selesai sepenuhnya. Dan kita hilangkan semula formula bar dan heading ini untuk kita dapat Catagan yang lebih kemas. Untuk cara menulis bagi bahagian tajuk utama, aktiviti utama dan juga sub
aktiviti. Caranya kita hanya perlu copy paste saja ya. Contohnya untuk tajuk 2 ini misalnya kita ingin tambah untuk aktiviti baru di sini, kita hanya perlu copy paste saja ya. Copy dan kita paste di bahagian sini. Okey, dia akan bertukar jadi 3. Untuk bahagian yang kecil yang lain tu kita tak perlulah untuk type satu-satu, kita hanya copy dan kita paste di sini. Dia akan menjadi 3.1 dan seterusnya, dan kita hanya perlu ubah tajuk utama ataupun aktiviti utama dan juga sub aktiviti. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan template untuk pencerapan guru. Pada umumnya template ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian yang pertama adalah bahagian secara individu ya, untuk setiap panitia ya, misalnya contoh BM, BI, matematik, sejarah dan sebagainya. Dan satu lagi bahagian template yang berkaitan dengan rumusan bagi keseluruhan. Kita pergi dulu untuk contoh ya, untuk bahasa Melayu misalnya. Yang ini semua kita boleh ubah ya, ikut nama sekolah dan juga panitia. Dan semua tajuk di bawah sheet ini adalah penting ya, nanti saya akan bagi tahu, iaitu semua yang kita catatkan di bawah ni mesti sama dengan mata pelajaran yang kita catatkan di bahagian sini ya. Okey. Dan template ini kita tidak ubah kedudukan ya, maknanya setiap panitia itu dia punya kedudukan adalah samalah ya, kedudukannya sama, tidak berubah. Jadi kalau kita lihat di sini sebagai contoh di sini, saya merancang untuk mencerap seorang guru maksimum 4 kali dalam setahun. Jadi saya akan letakkan 4 kali nama dia sini ya. Ini rancangan saya untuk 4 kali yang sempurna lah. Mungkin saya hanya dapat mencerap 2 kali saja. Jadi yang ini nanti boleh dikekalkan saja nama ya. Sebab ini kita punya KPI. Kalau tak capai tak apa, kekalkan nama. Ada 4 ruang nama di sini. Yang penting di sini adalah merupakan tarikh bila masa kita mencerap bagi guru berkenaan. Untuk guru bernama Bill ini kita cerap pada hari sekian, beranda dan sebagainya, kita akan catat. Jadi semua jumlah hari yang kita catatkan ini ya, dia akan jumlahkan di sini berapa kali pencerapan ini dilakukan. Jadi tarikh ini penting ya. Setiap kali kita mencerap, kita akan letakkan tarikh di sini. Sebab bilangan 17 dan sebagainya ini dia akan detect berdasarkan tarikh. Jadi walaupun kita ada melakukan pencerapan pada tarikh 2 bulan 4 2017 ini contohnya, tetapi kita tak tulis di sini, maka di sini akan tercatat sebagai 16. Maknanya dia tidak detect pencerapan kita pada tanggal 2 bulan 4 2017 ya. Jadi tarikh ini akan menentukan bilangan pencerapan yang kita lakukan pada tahun berkenaan bagi subjek bahasa Melayu. Jadi proses yang sama berlaku seterusnya. Jadi untuk sub di sini ya, dia ni menepati kepada ciri-ciri yang terdapat dalam SKPMG tu, yang 4.11, huruf Roman 1, 4.11 dalam kurungan Roman 2 dan seterusnya. Yang ini semua menepati apa yang terkandung dalam SKPMG itu. Di sini juga diselitkan penerangan bagi setiap sub ya. Sub itu misalnya poin 411 dalam kurungan huruf Roman 1 ini ialah berkaitan dengan standard, adakah RPH mengandungi objektif yang boleh diukur dan sebagainya oleh guru berkenaan. Jadi kita boleh pilih sampai 4 lah ya. Selari juga dengan SKPMG itu, iaitu daripada 0 hingga 4. Kalau kita pilih 3, kita klik di bahagian 3 dan seterusnya ya. Misalnya yang ini kita pilih 2 contohnya dan sebagainya. Jadi untuk Adams ini bagi tanggal 5 bulan 4 2017, inilah markanya sampailah ke hujung ya. Di hujung nanti kita akan dapat jumlah matanya dan juga peratus. Yang ini semua dijana secara otomasi ya, secara otomasi. Jadi
Kalau kita ingin menyusun ya, mungkin nama ini, mungkin kita lihat nama ini mengikut turutan huruf ya. Jadi kita akan susun A, B dan sebagainya. Tetapi dia juga boleh bertukar terbalik lah. Contohnya daripada T kepada A dan sebagainya, kita hanya klik di sinilah ya, susun di sini A to Z, Z to A dan sebagainya. Begitu juga dengan tarikh ini ya. Mungkin tarikh ini tak tersusun. Jadi kita mau susun siapakah paling awal kita cerap dan siapa yang paling lambat, kita boleh susun di sini. Kita hanya klik sort oldest to newest dan sort newest to oldest ya, klik di sini. Begitu juga dengan itulah dan seterusnya ya. Kita sudah letakkan tanda di sini untuk kita sorting semua maklumat yang kita dapat ini. Jadi di bahagian hujung ni dia akan tunjukkanlah berapa peratus pencapaian guru berkenaan, kecemerlangan dia dalam PDP ya, yang di hujungnya akan menentukan. Ini adalah merupakan kutipan mata dan ini adalah merupakan peratus. Okey. Selepas kita berjaya misalnya pertengahan tahun ataupun hujung tahun, kita dapat melihat pencapaian, kita telah mencerap guru-guru kita. Dia akan automatik akan dianalisis di bahagian sini. Contohnya untuk aspek TAMS 4.11 Roman 1, adakah RPH? Ada RPH mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti PDP yang sesuai. Kita dapati bahawa 97.06% guru-guru bahasa Melayu telah memenuhi syarat berkenaan. Jadi di sini kita akan dapat lihat di manakah aspek kekurangan, maknanya markah yang terkumpul itu adalah rendah, maka pihak pentadbir boleh pertimbangkan aspek-aspek bahagian manakah yang perlu ditingkatkan dengan mengadakan kursus, PLC dan sebagainya bagi meningkatkan item TAMS yang mungkin dalam peratusan yang rendah diamalkan pada keseluruhan guru-guru. Untuk bahagian yang kedua, kita pergi ke bahagian rumusan. Untuk bahagian rumusan, ianya menggabungkan semua pencapaian yang dicapai bagi semua subjek yang terkandung di dalam sekolah berkenaan, sama ada tingkatan 4, 5 dan sebagainya. Di sini kita akan dapat rumusan keseluruhan bagi subjek yang boleh mungkin dibincangkan dalam mesyuarat kurikulum dan sebagainya, dan keseluruhannya kita boleh melihat analisis. Contohnya bagi TAMS 4.11 Roman 1, 2, 3 berapa pencapaian. Dan di sini kita akan lihat bukan berdasarkan panitia lagi, tetapi keseluruhan semua panitia yang terdapat, bagaimanakah pencapaian keseluruhannya untuk tindakan lanjut yang boleh dilaksanakan pentadbir bagi membaiki keadaan itu dan seterusnya meningkatkan prestasi kualiti pembelajaran. Seterusnya kalau kita lihat di sini, subjek-subjek yang disenaraikan di sini adalah sepadan dengan sheet-sheet yang terkandung di dalam ini ya. Jadi apa yang tercatat di bawah ini, apa yang tercatat dalam sheet di bawah ini mestilah sama dengan senarai yang terkandung di bahagian kiri ini sebab dia diletakkan formula ya. Jadi contohnya kalau kita ingin mengubah contohnya biologi ya, kita ambil sebagai subjek RBT contohnya, RBT ya. Jadi untuk subjek bio ini kita kena tukar, rename balik dengan RBT ya, RBT. RBT sudah ambil, kita letak RBT 1 ya. Ubah balik RBT 1. Okey. Dan di dalam rumusan itu pun kita kena tukar dengan RBT 1. Okey. Jadi kalau kita lihat formulanya tadi ya, RBT 1. Okey. Dia akan automatic detect dengan sama dengan yang di sini. Okey. Untuk matematik tambahan, ini formula semua ya, dia akan automatic. Contohnya untuk ini contohnya sejarah, kita tukar sejarah 1 contohnya. Okey. Maka yang ini kita kena tukar dengan sejarah 1 ya. Di sini kita tukar dengan sejarah 1. Okey. Sebab dia akan tadi kita tukarkan apa, RBT itu kimia tadi ya. Kita tukar kepada sejarah 1. Maka yang ini pun kita kena tukar dengan sejarah 1. Kita kena tukar nama dia disesuaikan dengan
apa yang terkandung dalam rumusan ini, sejarah 1. Ya. Sejarah 1 C67. Sejarah 1. Oh, dia automatik tukar ya. Dia automatik tukar sejarah 1. Okey. Bio. Kita akan tukar dengan bio. Okey, kita lihat semula rumusan. Kita tukar kepada bio. Yang ini kita tukar semula kepada kimia. Kita lihat rumusan. Yang ini kita akan tukarkan balik kepada kimia. Ya. Okay. Jadi mana yang perlu ditukarkan di bawah sheet ini mestilah selari dengan yang terkandung di dalam sini ya. Okey. Jadi rasanya itu je tutorial untuk hari ini, dan untuk makluman tuan-tuan puan, yang ini mungkin boleh di-share ya dalam spreadsheet, di mana setiap panitia boleh buat serentak kerja-kerja ini, dan yang penting sekali ialah pentadbir dapat melihat analisis keseluruhan tanpa terkejar-kejar kepada panitia dan sebagainya.